محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والصديقين والشهداء وأولياء وأفياء وأذكياء وصالح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الإمام شيخ ناصر بن محمد طيب رضي الله تعالى عنه شهد لله ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi shaykhina wa li ulumi sa'iril salihin fid darain. Amin. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah sambung perbahasan kita dalam kitab Qatrul Ghaisiyah fi Ilmi Sufiyah ala Syari'ati Muhammadiyah. Selesai daripada membahaskan bab muqaddimah dan kita masuk pada fasal yang pertama, yaitu nas-nas sumber pengambilan ilmu tasawuf. Al-faslul awwal fi an-nusus allati tu'khadhu minha hadzal ilmu. Fasal pertama pada membahaskan nas-nas ataupun dalil-dalil sumber yang diambil daripada ilmu ini, kan, daripada nas ini tentang ilmu tasawuf, kan. Yang pertama, nas-nas dari Al-Quran. Ini sumber ilmu tasawuf. Kita sudah bahaskan dalam fiqh ada sumber dia. Dalam bab syariat kita ada sumber kita, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sumber utama dalam menentukan, mengistinbatkan apa juga hukum, apa juga hukum, mesti dirujuk pada utamanya Al-Quran. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, apatah lagi sudah pasti nas daripada Quran menjadi sumber utama, marji'ul awwal, kan? Ketahuilah bahawa terdapat banyak nas yang menunjukkan kepada ilmu tasawuf. Sebahagiannya ialah ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat. Apa maksud zat? Kita dah bahaskan maqama bi nafsih, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Itu dari segi tulisan lama lah, kita jauhi lama. Kalau dia kata zat, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Apa maksud sifat? Sifat maqama bi ghairih, sesuatu yang berdiri selain daripadanya. Nak faham apa yang berdiri dengan dirinya sendiri, apa yang berdiri selain daripadanya, kan? Kalau terjemah kita sekarang, zat Allah Ta'ala dan diri Allah Ta'ala lah, mudah kita faham. Tapi jangan samakan diri Tuhan dengan diri kita pula. Jangan disebutkan, bila sebut berdiri ataupun diri Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala mempunyai wajah, Allah Ta'ala mempunyai tangan, Allah Ta'ala berduduk dan sebagainya. Tak perlu. Kita sebutkan zat, iaitu diri Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri, ya, zat Tuhan, ya, zat Allah. Maqama bi nafsih, pen, ni sebatang pen, ni zat, sebatang pen. Baru kita nak cerita tentang sifatnya. Apa sifatnya? Warna, apa warna ni? Warna coklat,
Ya, panjangnya sejengkal, warna dakwatnya hitam, itu sifat. Itu sifat yang kita nak sebut zat. Yang kita kenal zat Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang kita sembah adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tak sembah sifat Tuhan, kita sembah zat Tuhan. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala mengagungkan zat, memuliakan zat Tuhan. Bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, adakah zat Tuhan itu yang besar? Adakah zat Allah Ta'ala itu besar? Besar macam mana? Besar macam bumi, besar macam planet apa? Nak dinisbahkan zat Tuhan ini besar macam mana? Ya, bukan bentuk, tapi kedudukan Allah, sifat kedudukan martabat Allah itu yang Maha Besar. Ya, macam mana kita bagi contoh sebelum ni? Menteri besar, besar ke menteri besar tu? Besar mana badan dia? Bentuknya? Tak, kedudukan dia yang tinggi, kedudukan dia yang hebat. Ya, kedudukan dia yang dipandang hebat, dipandang mulia, dihormati oleh orang. Allah Ta'ala lebih daripada itu lagi. Ya, sekarang ni yang disembah zat Allah Subhanahu wa taala. Pasal dalam tasawuf adanya tajalli zat. Tajalli zat makna penzahiran, penyerlahan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah, zat Allah bukan terletak pada alif lam lam ha, bukan terletak pada huruf alif lam lam ha, itu nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Allah, kita memandang, kita melihat, kita menyembah, kita mengabdikan kepada satu zat yang sempurna, jamal dan juga jalal, dan akhirnya kamal. Jalal, jamal maknanya indah, jalal maknanya agung, yang mendatangkan kamal. Kamal maknanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang sifat kekurangan, sebarang sifat keburukan, sebarang sifat kebinasaan. Maka Al-Quran membawa kita kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalamullah. Sifat dan segala perbuatan af'al Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji, kita belajar khusus dalam ilmu tauhid, khusus dalam ilmu tasawuf, ataupun kita solatkan, apa jua ibadat kita, ujungnya membawa kepada keesaan. Apa maksud esa? Apa maksud esa? Satu tu apa maksud Ya, satu, esa terjemah bagi wahdaniyah, wahid. Satu tu terjemah bagi wahid. Esa, apa maksud esa? Kalau Kelantan disebut sebahasa dua. Ya, kita satu lepas satu dua. Adakah lepas satu adanya dua? Nah, esa satu maksudnya bila ta'addudin, tiada berbilang-bilang zat Allah Ta'ala. Itu maksud esa. Allah tiada berbilang pada zatnya, tiada berbilang pada sifatnya, tiada berbilang pada af'alnya, pada perbuatannya. Apa maksud tiada berbilang pada zat? Satu yang kita sembah, Allah. Tak ada berbilang, tak ada Allah nombor dua, tak ada Allah nombor tiga, tak ada Allah nombor empat, tak ada. Satu saja zat. Sifat dia yang satu, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Itulah satu-satunya sifat Ar-Rahman. Tak ada Ar-Rahman kedua, tak ada Pemurah yang kedua, tak ada Pemurah yang ketiga. Pasal dalam 99 sifat, nama bagi sifat Allah Ta'ala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah laisa kamitslihi syai', sampailah 99 nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjuk kepada keesaan bagi setiap nama bagi sifat. Bukan bermaksud Ar-Rahman Maha Pemurah sama maksudnya dengan Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Lain, tak sama. Tak sama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya, sebab esa Ar-Rahman, Ar-Rahman satunya dengan sifat pemurah Allah Ta'ala. Al-Mun'imu bijalailin ni'am, Tuhan yang Maha pemberi nikmat bagi segala-gala nikmat, bagi nikmat yang besar-besar. Allah Ta'ala bagi nikmat matahari semua orang, tak kira Islam, tak kira kafir, tak kira Hindu, tak kira Buddha, tak kira binatang, tak kira alam, semua dapat matahari belaka. Ya, bintang, bulan, hujan, ya, semua Allah Ta'ala beri. Ini nikmat, oksigen, semua Allah Ta'ala beri. Ini Ar-Rahman Tuhan, Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan satu saja sifat Ar-Rahman. Tak ada Ar-Rahman kedua, tak ada Ar-Rahman ketiga, tak ada. Ini makna esa bagi sifat. Ya, Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, khusus untuk orang Islam. Allah Ta'ala jadi
jadikan pahala, Allah Ta'ala jadikan syurga untuk orang Islam, Allah Ta'ala jadikan iman, Allah Ta'ala jadikan Islam, Allah Ta'ala jadikan ihsan untuk orang Islam. Ini penyayang, Ar-Rahim Allah Ta'ala. Tidak ada Ar-Rahim kedua, tidak ada Ar-Rahim ketiga. Tidak boleh kita samakan mana-mana makna bagi nama sifat Tuhan tersebut kepada mana-mana nama yang lain, walaupun terjemahan nampak macam sama. Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, tak sama dengan makna At-Tawwab, Tuhan yang Maha menerima taubat. Tak sama, walaupun bunyi nampak macam sama. Al-Ghafur makna Tuhan yang Maha Pengampun, ya. At-Tawwab, Tuhan yang Maha menerima taubat. Tak sama, lain. Tak boleh kita samakan. Al-Ghafur itulah satu esanya sifat Al-Ghafur. At-Tawwab itulah satu esanya sifat Tawwab. Itu maksud esa. Makna tidak berbilang-bilang pada zat, tidak berbilang-bilang pada sifat, tidak berbilang-bilang pada af'al, perbuatan Allah. Perbuatan Allah mengada dan meniadakan sesuatu, ya. Bagi banjir, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan tiadalah musibah melainkan didatangkan musibah itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Diadakan dengan perbuatan Allah, mengadakan sesuatu, kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kudrah dan juga iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbaliklah tanah, maka terbaliklah pokok, maka dihanyutkanlah dia dengan air yang begitu deras. Semua itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Makhluk Allah yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat af'al, perbuatan Allah yang mengada dan meniadakan akan sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan kepada al-mutasawwuf. Kembali kita kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita kepada sifat Allah yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan kebinasaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ini lafaz apa? Ini lafaz tasawuf, ini lafaz tauhid, ini lafaz kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tak ada Tuhan lain dah. Tuhan yang disembah oleh orang Hindu bukan Tuhan, Tuhan yang disembah oleh orang Buddha bukan Tuhan, Tuhan yang disembah oleh orang Kristian bukan Tuhan. Tuhan bagi mereka adalah Allah. Tuhan bagi mereka adalah Allah. Tuhan mereka dan Tuhan kita sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu ustaz, dia kata itu Tuhan dia, itu agama dia, dia yang cakap. Kita yang cakap Tuhan semua adalah Allah. Ni dalil dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis itu dia nak kata patung tu Tuhan dia, pokok kat dia lah. Pokok kat dia. Kita ada pokok kita, pokok kat kau, pokok kat dia. Masing-masing punya pokok lah. Lakum dinukum waliyadin. Kau dengan agama kau, aku dengan agama aku. Kata Nabi SAW, kau nak percaya sekian, kau nak, itu terpulang kat kau, pokok kat kau. Kepercayaan aku, Tuhan satu, Allah namanya Rabbul Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Tak kira lah bilayuh ke, kadazan ke, dusun ke, bajau ke, bayan ke, apa ke, Tuhan dia satu, ya. Muka ke, selenggang ke, tak kira, Tuhan ni satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kau nak sembah makhluk, itu pokok kat kau, itu keyakinan kau, itu agama kau. Lakum dinukum waliyadin. Kau dengan agama kau, aku dengan agama aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar Nabi menjawab kritikan orang Quraisy pada ketika itu. Oh wahai Muhammad, kau masuk agama kami, kau tak perlu, kau tinggalkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kau sebut itu. Maka kami berikan kau kepada engkau Lata dan juga Uzza, ya, yang merupakan Tuhan kita lama daripada dulu lagi. Sembah dan nenek moyang kita menyembahnya. Kita sama-sama akan diberinya kedudukan. Kau akan berikan wanita-wanita, kami berikan wanita pangkat dan sebagainya, sekian apa gajinya, sekian allowance-nya, sekian tempatnya, sekian rumahnya. Nabi mudah mengatakan, aku dihukum waliyadin, kau agama, selesai masalah, ya, selesai masalah, ya. Dia tak percaya bahawa kuda ko, ular ko, monyet ko, Tuhan pokok dia.
Kan? Kita punya keimanan kita punya i'tiqad Tuhan kita satu. Tuhan bagi alam itu satu, Allah. Tuhan dia adalah Allah. Tak boleh kita kata biarlah dia sembah Tuhan dia. Tak boleh dah. Ya, dia tengah semayang tu menyembah Tuhan dia. Tak boleh. Tuhan dia Allah. Tak kepada alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji baginya, bagi Tuhan, bagi Allah, lillahi, bagi Allah. Ya, lillahi. Ya. Alhamdu tu lafaz mufrad, tapi makna dia jamak. Lafaz plural, tuan-tuan. Lafaz singular, makna plural. Tahu, tuan-tuan? Cuma putih dia. Ya. Lafaz dia adalah mufrad. Makna dia adalah jamak. Makna dia adalah semua kepujiannya hanya layak untuk Allah saja. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak dipuji. Manusia tak layak dipuji. Ya? Manusia tidak layak dipuji. Ya? Puji kepada manusia tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan manfaat kepada kita. Ya? Puji orang, kita dapat. Kalau kita dapat puji orang, tak dapat apa dah. Ya? Orang yang menerima puji, apalah dia dapat? Tak dapat apa-apa. Dapat takabur, dapat lah. Memuji kita kan, riak rasanya. Takabur rasanya. Apabila kita bercampur baur dengan perbuatan-perbuatan mazmumah, tuan-tuan, perbuatan-perbuatan tercela, maka pujian tersebut akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Tak ada kemanfaatan langsung. Kerana yang layak dipuji hanya alhamdu, makna segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya, pasal lafaz tahmid ini, lafaz memuji, tahmid, alhamdulillah, lafaz tahmid ni lafaz mulia. Ya, wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Di mana kerja para malaikat dalam mengelilingi arasy tu, selain daripada bertahlil la ilaha illallah, dia akan mengucapkan alhamdulillah di arasy. Ya, kerja malaikat. Ya. Ar-Rahmanir Rahim kita dah bahaskan tadi. Ya, ini semua lafaz tasawuf. Tuhan yang Maha Pemberi nikmat. Tuhan yang Maha Pemberi nikmat bagi segala-gala nikmat yang besar tadi. Ar-Rahim, Al-Mun'imu bidaqa'ikin ni'am. Tuhan yang Maha memberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Apa dia nikmat syurga untuk orang Islam? Ya? Nikmat pahala untuk orang Islam. Dia beri kita nikmat iman. Mana orang dapat beriman macam mana kita beriman? Ya? Mereka beriman dengan Lata dan Uzza. Mereka beriman dengan agama mereka. Mereka beriman dengan Tuhan mereka. Mereka mengatakan bahawa Tuhan mereka itu disalib. Wal'iyahzubillah. Ya? Sedangkan Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah, dia beri kekuatan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang kita, menyembah kita bukan menyembah tembok ni dah, bukan menyembah batu ni dah. Kan? Walaupun kita sujud kita ke bumi kepada makhluk, tapi hati kita beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza. Tuan-tuan, kita menyembah ke arah Kaabah, hatta berada dekat Kaabah, tuan-tuan, walaupun mereka mengatakan orang Islam itu menyembah batu, bila masa kita menyembah batu, ya? Keimanan kita, keyakinan kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaabah kiblat dia. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka berpalinglah engkau ke arah kiblat. Di mana kiblat tersebut engkau redha wahai Muhammad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, tuan-tuan, asalnya apabila berkiblatkan dengan kiblat Masjid Al-Aqsa, di mana Yahudi pun berkiblat dengan kiblat Masjid Al-Aqsa. Kan? Puak-puak lain pun berkiblat selain daripada agama Islam, berkiblat dengan Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi rasa kekilan, seronok. Bukankah Kaabah nenek moyang dia berkiblatkan dengan kiblat nenek moyang Ibrahim alaihissalam? Maka tengah-tengah semayang turun ayat falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu sebab asbabun nuzul ayat tersebut turun. Maka tengah semayang turun ayat tersebut, maka berpalinglah Nabi dalam mengarahkan ke arah Kaabah di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kaabah itu menjadi kiblat kita kerana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falanuwalliyannaka, ka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, wahai Muhammad, palinglah engkau ke arah fawalli wajhaka, maka berpalinglah engkau ke arah mana? Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kan? Haitsuma kuntum, tak kira mana-mana berada, kan? Palinglah kita ke arah Masjidil Haram. Itu dia. Jadi Ar-Rahmanur Rahim, Malik Yaumiddin, dialah Tuhan yang menjadi sekian alam tadi. Dialah Tuhan, Raja, pemerintah pada hari kemudiannya, hari pembalasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk akan binasa. Bila sebut makhluk ni tuan-tuan, semua binasa, habis. Yang hanya kekal, tiada penamatnya, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan diperlihatkan kepada kita besok, akan datang pada Yaumul Mahsyar, pada hari di mana hari kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira lah kau raja ke, tak kira kau sultan ke, tak kira kau presiden ke, Malik pada ketika itu, Malik ni raja, kan? Malik pada ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala.